Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Okey. Sekejap saya perlukan tukar mikrofon. Okey, sementara tu seorang dah rekod ke ni link ni? Boleh rekod tak? Boleh kan? Boleh Okey, baik. Boleh. Kemudian seorang cuba pergi dekat klip. Cuba share klip seorang dekat skrin ni. Saya cuba adjust speaker saya punya laptop tak berapa cantik ni. Tak dengar Ustaz. Tak ada suara Ustaz. Okey, dengar tak suara? Dengar Ustaz. Dengar Dengar. Okey, baik. Saya ada masalah sikit dekat laptop saya ni. Kebetulan hari ni kat Uniza ada konvo. Mungkin ada masalah problem line internet kot. Tapi tak apalah, saya rasa macam yang penting suara saya dengar Dengar Ustaz jelas. Dengar kan? Dengar. Tapi kenapa saya pula tak dengar suara awak, slow je suara awak ni. Saya kena kuatkan sikit. Okey, sekejap saya keluar kejap, untuk saya join balik. Okey, saya keluar kejap, saya join. Okey, Assalamualaikum. Dengarkah suara saya? Cuba respon jap. Dengar Dengar Ustaz. Ustaz. Dengar Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulalah kot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, nahnu al'an fi usbu' ats-tsalits. Baik, nahnu al'an fi usbu' ats-tsalits. Insyaallah fi hadzal usbu' في هذا اليوم سنتحدث أو سنناقش الموضوع الجديد ألا وهو التعجب. طيب في أسبوع ماضي تكلمنا أو ناقشنا الموضوع اسم تفضيل. لو أنتم تشاهدوا أو تنظرون إلى الكتاب شاذ عرفي الموضوع التعجب وهو تحت الموضوع التفضيل. التعجب ni diduduk bawah tajuk التفضيل. طيب قبل أطاول شرحي أو قبل أن أشرح لكم لموضوع التعجب ممكن أنتم أولا تنظروا إلى الكليب وأنتم ماذا نسمى ب ta'khuz bil al-hudur ambil kehadiran dulu. Okey, masing-masing catat kehadiran dekat klip tu. Okey. Masing-masing cuba tengok tunjuk siapa ni? Alif okey, Alif tunjuk Alif. Saya bimbang ada juga yang selepas saya sembang ada juga yang tak tu. Okey, kuliah 2 jam.
Sekejap. Kuliah 2 jam. Okey, betul. 2 jam Okey, okey. Betul Alif. Talian tu. Okey, save change. Saya dah semak sebelum ni 2 minggu lepas. Ada juga pelajar yang tak tanda tangan. So kata tak pastilah sama ada dia tak tahu nak buat ataupun dia tak pernah follow kita punya video yang lepas Okay, jadi untuk yang Alif ni saya rasa Alhamdulillah, so dia 4/4 lah. Okay, 4/4. Itu tanda kehadiran untuk apa 4 maksudnya 2 jam yang hari ni. Sekejap, kenapa tu 27, hari ni 27 Mac kan? Okey, 4B kenapa jadi 4? Oh betul lah. Saya kena check balik tu. Yang tu Selasa tutorial. Lepas tu kuliah 20 hari bulan. Okey. Kenapa nanti saya semak balik lah. 15 Mac Okey, tak apa Arif. Cuba pergi dekat klip ni. Okey, dekat group. Dekat paparan depan. Bawah. Okey, bawah sikit. Okey, saya nampak Nurul Atirah left. Saya husnuzon ada masalah kot Okey, usbu' as-salis. Okey. Dekat paparan klip tu, saya letak 2 tajuk tu isim tafdhil dengan isim ta'ajjub. Okey. Baik, cuba naik atas sikit tu, Liv, atas sikit. Minggu kedua, okey. Minggu kedua isim tafdhil. Okey, isim usbu' salis, saya gabung juga 2. Isim tafdhil dengan isim ta'ajjub. Okey. Bawa sikit lagi, Liv. Minggu berikutnya. Okey. Saya letak juga isim ta'ajjub juga, minggu yang berikutnya tu, 3 April tu. Okay, sebab itu ada video sebab saya nak nanti saya cuba adjust video tu, saya akan forward naik atas kepada minggu yang ketiga. Bawa sikit lagi deh. Bawa lagi. Okey, ada lagi at-ta'ajjub. Yang ni syarah daripada Syazah Arfi yang disampaikan oleh Dr. Zul lah. Nanti pelajar follow video-video yang saya letak tu dekat klip untuk 1 jam yang berikutnya. Jadi bahan untuk hari ini fi hadzal usbu' ats-tsalits mungkin fi juz' al-awwal fi hadhihi sa'ah al-ula sa'atahaddath lakum min khilal at-ta'ajjub min al-ma'lumat tatbiq as-sarfi. Tatbiq as-sarfi. Ba'da dhalik antum tushahiduna al-video hadha, video li Dr. Zu Azhan hadha syarah bab at-ta'ajjub. Okey. Wa hadha al-video aidan antum qad syahadtum fi usbu' ats-tsani. Pada minggu lepas dah ada sebab dia dah gabung 2 tajuk tu dekat Syazah Arfi tu. Kalau perasan pada muka surat yang bermula dengan tambihan ni tambihan ni 2 tambih tu. Okey. Kemudian kalau perasan minggu lepas juga saya tak syarah habis video yang yang Syekh Arab saya share video tu, saya berhenti dekat tafdhil saja. Saya tak masuk yang baki tambihan ni yang ta'ajjub tu. Itu sebab dia lah. Sebab dia saya nak letak pada minggu yang ketiga ni. Okey. Jadi hari ni saya urakizu ala mawdu' at-ta'ajjub wa insya-Allah fi yaumi thulatha li muhadarah sa'ah wahidah li muhadarah tutorial sa'uwaddih lakum an al-wazifah tentang tugasan. 1 jam nanti saya akan terangkan tentang tugasan selepas pelajar dah kena pasti ahli kumpulan dia. Okey, jadi saya nak guna 2 jam hari ini untuk syarah sikit tentang ta'ajjub. Baki sejam berikutnya pelajar tonton video yang saya letak kat klip tu. Okey, untuk ta'ajjub saja. Hari Selasa dan hari Khamis saya akan fokus kepada tugasan, insya-Allah. Baik, Alif tolong buka buku Tatbiq Sarfi atas, pergi ke atas. Pergi kat Tatbiq Sarfi atas lagi. Saya sebut 2 buku. Okey. Atas lagi kan? Lagi. Okey yang tu. Pergi kat Marji' Ar-Raisi. Okey, Tatbiq Sarfi Ar-Rajihi.
Cuba tengok dekat ta'ajub. Saya tengok muka surat berapa, saya lupa dah. Kita tengok. Okey, yang hadir ni 81 orang. Nampak Aisyah Ramizah left. Saya rasa dia ada masalah internet lah. Sebab tu saya minta pelajar rekod. Jadi nanti share link dekat grup. Kawan-kawan boleh tengok lah apa yang kita bincang pada hari ni lah. Cuba tengok ni dekat Fihris dia. Fihris At-Ta'ajub tu muka surat berapa? Bawah kali ni. Okey, tengok sekejap. Oh, lain internet ku kan, dia lambat sikit. Saya lupa muka surat berapa untuk ta'ajub dekat Tartib Sorfi ni. Nampak tak? Aina Syafiqah left meeting. Saya nampak dia ada masalah lah kot Tak apalah, sebagaimana saya maklum. Okey, bawah lagi tengok ni ta'ajub kat mana? Bawah lagi kot. Atas lagi. Ke atas ta'ajub. Saya tak ingat muka surat berapa. Betul. 90. Okey, 90. Okey, masih Suraya. 90. Okey, buka. Left 90 left. Fi safhah sign. Okay, kita bantu kawan-kawan yang ada masalah internet dengan rekod Rekod betul ada rekod. Siapa rekod ni? Alif kan? Lukman Ustaz. Siapa? Lukman. Okey, suara tak apalah. Saya maklum saya punya laptop ni dia punya speaker tak berapa cantik. Baik, at-ta'ajub. Okey, nabda al-an at-ta'ajub istilahi at-ta'ajub al-istilahi sighatan. Okey, ta'ajub ada dua sirah. Ada dua ungkapan Ada dua ungkapan. Kalau tafdil afdalu min kan, al-afdalu dia ada empat bentuk ada empat cara untuk guna at-tafdil. Okey, saya rasa itu dah minggu lepas kita dah bincang. Sekarang kita tengok at-ta'ajub. Ma af'ala dengan af'il bih. Ma af'ala, ma ajmala, alangkah cantiknya. Ma asghara, alangkah kecilnya. Ma akbara, alangkah besarnya. Ataupun amboi besarnya. Ma ajmala. Ma akbara. Ma asghara. Itu panggil ta'ajub. Ataupun nak buat af'il bih. Asghir bih. Akbir bih. Okey? Itu pun sama je maksud at-ta'ajub juga. Okey, mungkin ramai pelajar aktsaru min talabah hum yastakhdimuna bi as-sighah al-ula ma af'ala. Ya. Baik. Was-sighatul ula fiha fi'lun. Was-sighatul ula fiha fi'lun huwa af'ala. Wa thaniyah fi'luha af'il. Okey. Sirah yang pertama, sirah kedua, kedua-duanya ada fi'il. Okey, af'ala dengan af'il. Walaqad wada'nahuma huna ma'al mushtaqat. Okey, kemudian kami letak kedua-dua sirah tersebut dalam bersama kategori mushtaqat. Kalau perasan, law antum tazakkartum fi usbu' al-awwal, pada minggu pertama kita dah bincang, saya dah tunjuk dekat Syazah Arfi tu, dia letak kategori mushtaqat kan. Dalam Syazah Arfi tu dia senaraikan ada 10. Ada 10 pembahagian mushtaqat. Okey. Jadi at-ta'ajub pun di bawah kategori mushtaqat. Raghma annahuma fi'lan. Sedangkan kedua-dua tu fi'il. Kan? Padahal mushtaqat. Mushtaqat tu adalah fi'il ta'ajub tu. Af'ala dengan af'il. Itu maksud dia. Annahuma fi'lan. Af'ala dengan af'il. Kenapa? Kenapa dia kata letak kedua-dua ni letak dekat mushtaqat? Li'annahuma fi'lan jamidan. At-ta'ajub ni walaupun fi'il tapi kedua-duanya dikatakan fi'il jamidan. Fi'lan jamidan. Af'ala dengan af'il tu tadi dua sirah tu kedua-duanya dikatakan fi'lan jamidan. Faka'annahuma yushbihani al-asma'. Bila sebut fi'il jamid menurut kata Ar-Rajihi ni kedua-duanya seolah-olah yushabbihani. Kedua-dua tadi af'ala dengan af'il tu yushabbihani al-asma', seakan-akan isim. Sebab itulah kenapa at-ta'ajub walaupun dia tu fi'il, okey, diletakkan di bawah kategori mushtaqat kerana kedua-dua itu adalah fi'il jamid.
Yang fi'il jamidah ni dari segi konsep dia seakan-akan isim. Itu jawapan dia. Mungkin tanya Ustaz, kenapa? Sedangkan dia tu fi'il. Af'ala dengan af'il tu fi'il. Kenapa dia letak di bawah mustaqat? Mustaqat tu isim. Jawapan dia kerana kedua-dua sirah tu, af'ala dengan af'il tu, menurut Ar-Rajihi, kedua-duanya fi'il jamidani. Dua-dua fi'il jamid. Dalam konteks bahasa Arab, fi'il jamid tu seolah-olah isim. Itu dia. Wahuma aidan yustaqqana ala hadzal wazni minal fi'li bisyurutin muayyanah. Dan juga kedua-dua sirah tadi dikata mustaqqa ni, dua-dua tu di mustaq diambil apa nak kata mustaq ni dicerakimkan wazan tadi, wazan af'al dengan wazan af'il dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, ada syarat bawah tu. Wa syurutu siyaghatihima ala hazaini alwaznaini, untuk buat ta'ajub ni sama ada ma af'ala dengan af'al bih ni ada syarat dia. Baik, syarat dia sama dengan syarat tafdil. Sebab tu kalau perasan syurut li tafdil nafsu syai' li syurut ta'ajub. Ma huwa atau ma hiya an yakuna hunaka fi'lun. Dia mestilah fi'il pertama. Dia mesti fi'il. Fala yustaqqani min al-asma'. Jadi isim ta'ajub, fi'il ta'ajub tak boleh mustaq daripada isim. Kenapa? Allati la af'alha, yang tidak ada fi'il baginya. Wa hakaza la nastati' an nata'ajjaba min kalimah himar. Himar tu isim. Okey? Himar tu isim. Maka awak nak kata ma ahmaruhu, alangkah apa nak kata himar tu? Konon-konon kita nak kata alangkah dungu kan, alangkah tak cerdiknya disebut himar. Nak macam tu tak boleh. Okey, tak boleh kerana himar tu isim. Tadi nampak itu. Kalau nak buat alangkah dungu, alangkah tak berapa cerdiknya, mungkin ma ahmaqa, ahmaq yang tak cerdik lah. Ma ahmaqa boleh lah. Okey, wala min kalimah lis. Lis tu pencuri kan? Pencuri. Jadi pencuri tu isim. Maka awak nak kata alangkah mencurinya dia, ma alassa, tak boleh lah. Tak boleh begitu sebab kerana lis tu adalah isim. Maka syarat pertama nak buat ta'ajub mesti daripada fi'il dulu. Okey, baik. Nombor 2, mesti fi'il sulasi. Mesti fi'il sulasi. Okey, wa qad waradat siyagul ta'ajub min afal ghairu sulasi syuzuzan. Okey, hati-hati perkataan syuz. Maksudnya dia kata asalnya nak buat ta'ajub mesti fi'il sulasi. Akan tetapi wa qad waradat, kadang-kadang ada kalanya ta'ajub datang juga bukan daripada 3 huruf. Dan ini jarang-jarang berlaku, syuzuzan. Maknanya tak banyak manalah. Contoh, kita tengok boleh. Okey, iftaqara tu 5 huruf Iftaqara 5 huruf, istaghna 6 huruf. Ittaqa 5 huruf, imtala'a 5 huruf. Okey. Jadi sepatutnya mereka fi'il yang bukan 3 huruf tak boleh nak buat ta'ajub. Tetapi untuk fi'il ni kita jumpa dalam bahasa Arab, dia orang buat juga. Ma afqarani ilallah, ma aghnani anin nas, ma atqahu lillah, ma amla'a. Okey, alangkah hinanya aku, alangkah fakirnya aku kepada Allah, alangkah kayanya aku ni daripada manusia. Alangkah aku ni bertakwa, alangkah bertakwanya dia, bukan aku dia alangkah bertakwanya dia bagi Allah. Alangkah apa tu? Alangkah penuhnya bekas tu. Jadi kesemua 4 tu kalau kita perhatikan fi'il asal dia adalah fi'il yang bukan 3 huruf. Iftaqara 5 huruf, istaghna 6 huruf, ittaqa 5 huruf, imtala'a 5 huruf. Kalau ikut kaedah asalnya tak boleh buat ta'ajub kerana ini fi'il yang bukan 3 huruf. Namun begitu Arab ialah macam saya katalah, bila belajar bahasa kadang-kadang dia lari daripada kaedah. Okey, itu maksud dia. Okey. Baik, syarat yang ketiga. Okey, sebelum tu
Mungkin pelajar kata, dah Ustaz, boleh tak kita nak kata buat ta'ajub ni yang bukan 3 huruf? Maka jawapan dia kita kata jarang saja, syaz. Jarang saja perkataan yang boleh dibuat ta'ajub bagi fi'il yang bukan 3 huruf. Okay, asalnya ialah 3 huruf. Itu jawapan dia. Maknanya kita tak boleh kata salah kalau nak buat fi'il yang ta'ajub bagi yang bukan 3 huruf. Okey. Boleh tapi jarang. Okey, baik. Yang ketiga, syarat pertama mesti fi'il, syarat kedua mesti 3 huruf, syarat ketiga mesti fi'il tu mutasarrif. Mutasarrif maksudnya fi'il tu yang boleh tasrif. Maksudnya kalau kita nak ambil saghara yasghuru, dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il mudhari', dia ada fi'il amar. Itu panggil tasrif. Okey? Macam zahaba yazhabu, izhab. Itu fi'il mutasarrif. Okey? Jadi nak buat ta'ajub boleh guna fi'il mutasarrif. Fala yusaghani, maka tak boleh nak buat ta'ajub dalam dua sirah tadi, af'ala dengan af'il bih kepada fi'il jamid. Tak boleh. Contoh ni'ma. Ni'ma bi'sa laisa asa, itu nama dia fi'il jamid. Okey? Itu fi'il jamid. Kenapa fi'il jamid? Kerana ni'ma tak ada fi'il mudhari', ni'ma yan'amu tak ada. Bi'sa yab'asu tak ada fi'il mudhari' dia. Laisa, nak kata mudhari', laisa ya laisu tak boleh. Asa ya'sa tak ada. Okey, itu maknanya fi'il jamid. Fi'il yang tidak boleh tasrif. Wala min al-af'al naqisah tasarruf. Tak boleh juga yang fi'il naqis tasarruf, iaitu kada fi'il madhi, yakadu fi'il mudhari'. Okey, tapi fi'il amar tak ada. Pun tak boleh. Dia mesti fi'il tasrif yang ada fi'il madhi, mudhari', amar. Maka boleh nak buat atas sirah ta'ajub tadi. Okey? Baik. Jadi ni'ma tak boleh nak kata ma'an'ama, tak boleh. Kerana dia bukan fi'il mutasarrif. Ma'asa tak boleh. Itu maksud dia. Syarat yang keempat, an yakuna ma'nahu qabila litafawud wa ziyadah. Okey. Maknanya an yakuna ma'nahu, fi'il tersebut makna dia boleh menerima qabil tafawud ni, boleh menerima, apa nak kata, boleh menerima perbandingan. Okey. Yang ni pun sama dengan tafdil, kita dah belajar dulu Contoh karam. Contoh bakhal. Bakhil. Panjang, panjang. Pendek. Maknanya alangkah mulia. Maksudnya ada yang mulia, terlebih mulia, ada yang mulia tu kurang, ada yang kedekut, sangat kedekut, ada yang sedikit kurang kedekut, ada yang panjang, sangat panjang, ada yang sangat pendek. Itu maksud dia yang kata boleh menerima tafawud dengan ziyadah. Wa ala zalika la yusaghani minal af'al mislu mati. Kalau sebut mati tak boleh nak kata dia tu terlebih mati, kurang mati, tak boleh. Matilah. Itu maksud dia. Fania tu hancur. Hancur, terlebih hancur, sikit hancur, tak boleh. Itu mata fania ni ialah dikatakan fi'il yang tidak menerima tafawud. Gharaqa, tenggelam. Kalau tenggelam lah. Buta. Alangkah butanya tak boleh. Buta tu, bila buta, tidak ada buta sikit, buta kurang, tak ada. Itu maksud dia. Kenapa mata fania gharaqa amya tu la tafawud fi syai'in minha. Dia tu tidak ada, apa nak kata, perbandingan dari segi qabil tafawud tu. Okey, itu maksud dia. Jadi setakat yang saya baca kitab Arab ni, 4 ni dah sajalah yang Arab biasa datangkan contoh. Kalau nak kata qabil litafawud tu, la tafawud tu ada 4 ni. Mata, fania, gharaqa dengan amya. Okey? Baik. Yang ni yang masyhur lah. Yang kelima, alla yakuna fi'il mabni lil majhul. Tak boleh nak buat ta'ajub sekiranya fi'il tu dibina lil majhul, tak boleh. Okey. Wa qad syazza, kalau ada pun orang buat macam tu, orang Arab buat majhul juga untuk ta'ajub, jarang-jarang berlaku. Syaz. Contoh, ma akhsara, alangkah ringkasnya percakapan, dia buat ma akhsara tu. Jadi akhsara tu kalau ikutnya daripada perkataan ukhtusira. Ukhtusira tu mabni lil majhul.
Kalau ikutnya tak boleh buat. Tapi untuk kes yang ni, didatakan juga ta'ajub, jarang-jarang special case untuk dia. Okay? Yang seterusnya, ala annaka ta'aruf anna hunaka af'ala fil arabiyyah talazum al-bina' al-majhul. Okey. Kamu tahu dia kata dalam bahasa Arab ni ada juga kata kerja tulazimul bina' al-majhul. Memang apa nak kata? Memang nak kata Azali tak, memang konsep dia tu dalam bahasa Arab memang dah mabni lil majhul. Contoh huri'a, zuhiya. Dua contoh ni dibagi. Dalam bahasa Arab, dalam kamus tu memang dah bentuk dia tu fi'il mabni majhul dah. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Maka kalau kis sebegini, maknanya dalam bahasa Arab ni huri'a dengan zuhiya ni, kalau kita buka kamus, dua fi'il ni memang dah lazim dibina mabni lil majhul. Kalau kes sebegini dia kata boleh kita nak buat ta'ajub. Kenapa? Sebab memang azali dia dah bentuk mabni lil majhul. Itu maksud dia. Okay. Kalaulah fi'il tu dia datang dalam bentuk mabni lil ma'lum, okey, maka ditukar kepada mabni majhul, tak boleh nak buat ta'ajub. Okey, sebab syarat dia ialah tidak dibina di atas mabni lil majhul. Contoh, saya contoh katakanlah saya nak buat alangkah besar, kemudian diberi fi'il kubira. Diberi fi'il dia dalam buku diberi kubira mabni lil majhul. Maka disuruh buat ta'ajub bagi fi'il kubira. Jawapan dia ialah tak boleh. Tidak dibenarkan bina ta'ajub bagi fi'il mabni lil majhul bagi perkataan kubira. Contoh-contohlah. Okey, jadi kalau dibagi contoh, okey, datangkan ta'ajub bagi perkataan kabura. Kabura tu boleh. Sebab kabura tu bukan mabni lil majhul. Kabura tu ialah mabni lil ma'lum. Maka jawapan dia ma akbara. Alangkah besarnya. Itu maksud dia. Okey. Yang keenam, an yakuna fi'il tam. Mestilah fi'il tu fi'il tam. Bukan fi'il naqis. Okey, contoh kana. Kana wa akhwatuha kan? Sara, zalla, bata, itu fi'il naqis. Maka fi'il naqis tak boleh dibuat tak boleh buat ta'ajub. Dia mesti fi'il tam. Okey? 6. Terus. Ref. Yang ketujuh, mesti musbitan. Mesti fi'il tu fi'il yang bukan nafi. Musbit ni apa nak kata musbit ni? Yang tidak ada penafian, yang ayat yang tidak ada nafi. Okey? Musbit. Syarat ketujuh. Syarat yang ke-8, alla yakuna al-wasfi ala af'ala fa'ala. Ini pun sama dengan tafdhil kan? Dia bukan dalam wazan af'ala fa'ala. Af'ala untuk muzakkar, fa'ala untuk muannas. Fala yusaghani min araja, hiwara, khadira. Kenapa tak boleh? Sebab khadira tu dia ada akhdara, khadra, hijau atau wazan af'ala fa'ala. Maka awak nak buat alangkah hijaunya, nak buat ma akhdara tak boleh. Sebab akhdara tu dah atas wazan af'ala fa'ala. Tak boleh buat macam tu. Okey? Alangkah araja ni tempang kan? Alangkah tempang dia nak buat ma araja tak boleh. Sebab araja tu atas wazan araja arja. Jadi sekiranya perkataan tersebut datang dalam bentuk wasfin, sifat af'ala fa'ala, maka tak boleh nak buat ta'ajub. Itu syarat dia lah. 8 syarat. Okey. Saya rasa 8 syarat ni sama seperti mana dalam 8 syarat untuk tafdhil dalam syazah arfi kan. Okey, awak boleh cek balik. Jadi at-tafdhil ni dalam kitab syazah arfi 8 sama dengan at-ta'ajub ni. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok. Mungkin ada setakat ni anda tanya kan? Ada soalan ke? Ada soalan? So, setakat ni boleh? Hal indakum soal? Boleh ke ni? Boleh Ustaz. Okey, baik. Sekarang ni saya nak sambung sikit lagi. Fa iza kana al-fi'lu ghairu mustawfi li syurut as-sabiqah. Baik. Sekiranya 8 syarat tadi, sekiranya kita jumpa fi'il yang tidak memenuhi 8 syarat tadi. Boleh tak kita nak buat ta'ajub? Boleh tak nak buat ta'ajub?
Maka dia kata fa innana nasughu ta'ajjub minhu 'ala an-nahwi tadi. Maka kita boleh buat ta'ajjub sekiranya tak cukup 88 syarat, dibenar juga buat ta'ajjub tapi dengan bentuk yang lain. Ada syarat nak buat dia. Okey. Contoh tadilah nak kata alangkah hijaunya bait ni. Kita nak kata alangkah hijau, tak boleh nak kata ma akhdara. Alangkah merahnya bait ni. Contoh kan. Dalam bahasa Melayu boleh. Amboi merahnya beg ni. Kan contoh kan. Merah menyalanya beg ni. Contoh baju ni. Dalam bahasa Melayu boleh. Dalam bahasa Arab nak buat dalam bentuk ma ahmara. Tak boleh. Untuk kes ni. Jadi Ustaz tak boleh nak buat ke alangkah merah? Boleh tapi kena buat dalam bentuk yang lain. Okey, apa bentuk dia? Okey, contoh. Nombor 1. Kerjaan nombor 1, nombor 2, cuba tengok bawah sikit lagi Alif. Nombor 2, nombor 3, yang ni. Okey, saya pergi nombor 3 dulu. Okey, contoh. Tantabiqu hadhihi at-tariqa aidan in kana al-fi'lu lahu wasfun ala af'ala allazi muannathuhu fi'la fanaqulu fi ta'ajjub. Contoh min hamira hawira. Okey, contoh saya nak kata alangkah merahnya. Nak kata gitu. Nak buat direct ma ahmara tak boleh. Bagi kata kerja hamira dengan hawira tu tak boleh. Jadi kalau nak buat juga, dan Ustaz saya nak buat juga contoh nak buat juga Ustaz alangkah merahnya bait tu. Maka kena buat letak ma kat depan, tambah asyad kat tengah tu. Tambah asyad. Kemudian datangkan masdar humratihi. Ma asyadda humratihi ataupun ma asyadda humratuha, ataupun nak kata nak buat alangkah merahnya beg tu ma asyadda humrah al-haqibah. Okey, letak ganti hak tu dengan haqibah. Okey, saya type dekat mesej Okey, ma asyad humrah al-haqibah. Alangkah merahnya beg tu. Itu cara nak buat ta'ajjub bagi yang tak cukup syarat. Kita letak asyad. Okey? Alangkah ma asyaddu hamrah atau alangkah hijaunya. Ma asyad khudrah. Apa? Alangkah hijaunya rumah tu. Al-bait. Itu maksud dia. Ma asyaddul khadratul bait. Yang dalam buku tu dia buat hu tu adalah ganti bagi perkataan lah. Kalau nak buat muannas letaklah hakibah tu kan. Maknanya ma asyaddu hamratuha. Contoh gitulah. Okey. Contoh saya buat ayat kan. Hadhil hakibah. Ini sebiji bait. Hadhil hakibah. Ma asyaddu humratuha, alangkah merahnya beg tersebut. Itu maksudnya humratuha. Contoh saya buat contoh ayat lain. Haza baitun. Contoh saya buat haza al-bait. Ini sebuah rumah. Kemudian saya nak kata alangkah hijaunya rumah tersebut. Ma asyaddu khudratuhu. Maksudnya khudrah tu al-bait. Okey? Itu maksud dia. Ma asyaddu khudratul bait maksudnya tu Sebab ada juga pelajar dia keliru. Sebab apa? Hu tu. Sebab dia ingat macam atas tu ma af'alahu kan, ma af'al bih tu kan. Jadi dalam kitab Arab dia letak hu tu untuk ganti bagi perkataan. Jadi tak masalah nak buat khudratul bait ke khudratul haqibah ke, boleh Okey, baik. Itu maksud dia. Kalau kita nak buat ta'ajjub bagi yang tak cukup syarat. Okey, nak tahu balik alif. Nak tahu balik nombor 1 daripada awal balik Okey. Sekiranya kita jumpa fi'il tu fi'il jamid. Okey, contoh laisa, ni'ma, bi'sa, okey, ataupun fi'il yang tidak boleh terima perbandingan seperti mati tadi kan, fania tadi. Okey, yang ni dia kata
fala yusaru at-ta'ajjub minhu. Yang ni memang tak boleh sampai bila-bila lah. Yang ni tak boleh. Yang ni dikata fi'il jami', fi'il yang tak boleh menerima tafadhul, maka tak boleh nak buat ta'ajjub. Itu nombor satu. Nombor dua, sekiranya kita jumpa fi'il tu bukan 3 huruf. Okey? Maknanya kita nak kata alangkah alangkah hebatnya dia tu minta ampun. Okey? Maka kita nak buat juga alangkah bagusnya dia tu minta ampun. Kan? Contohlah, awak pergi kat masjid, jumpa seorang makmum tu waktu maghrib, contoh waktu maghrib, dia rasa nak minta ampun, dia duduk sudah sembahyang sunat maghrib tu, sudah dia sembahyang fardu maghrib tu, dia pun sembahyang sunat. Dalam sunat tu dia mungkin dia buat dosa ke apa, dia minta taubat kan, minta keampunan. Dia minta ampun sampai menangis. Sampai menangis, air mata dia keluar sampai basah muka dia, terlampau teresok-esok. Teresok-esok. Awak tengok sampai takjub dia. Awak sampai rasa macam, oh hebatnya dia ni minta ampun. Contoh kan, nombor ayat tu. Nombor ayat betapa hebatnya dia ni minta ampun. Macam mana buat dalam bahasa Arab? Okey, baik. Minta ampun dalam bahasa Arab istighfar. Istighfar tu 6 huruf. Jadi kita nak buat alangkah hebatnya dia ni minta ampun. Okey, maka nak buat macam ni dia kata, sekiranya fi'il tu bukan 3 huruf. Contoh istighfar. Fa innana, maka kita minta bantuan, nasta'in. Kita minta bantuan daripada fi'il yang cukup syarat. Okey, satu, kita datangkan. Mana minta tolong tu kita datangkan. Kita reka, kita wujudkan satu fi'il yang cukup syarat. Kemudian okey, ta'ti bi masdar. Kita datangkan dengan fi'il masdar yang bukan 3 huruf tadi. Okey, contoh katakanlah kita nak kata istighfar. Istighfar tu 6 huruf, kan? Kita nak kata alangkah bagusnya dia ni istighfar. Maka kita datangkan yang fi'il cukup syarat dulu, iaitu ajmala situ. Ajmala tu cukup syarat daripada 3 huruf. Maka kita letak ma ajmala ataupun ma ashadda, ma akbara, ma adhasya, alangkah dahsyatnya, boleh. Datang saja kata kerja yang cukup syarat dulu, letak kat depan tu. Tak semestinya ma ajmala. Ashadda pun boleh. Akbara pun boleh. Mana-mana fi'il yang cukup syarat. Kemudian baru datang masdar bagi istighfar tadi. Mana? Ma ajmala istighfar, ma ashadda istighfar, ma adhasya istighfar. Boleh. Jadi datang dulu perkataan ajmala kat depan tu, letak dulu adhasya, letak dulu apa nak kata tadi, ashadda. Biasa 3 ni lah kita boleh guna. Okey, letak dulu ma kat depan satu, letak perkataan ashadda ke, okey, letak perkataan ajmala ke, saya letak dulu, letak ajmala ke, letak perkataan adhasya ke. Okey, lepas tu letak campur masdar bagi fi'il yang tak cukup tu, bagi yang fi'il yang lebih yang kata tak cukup syarat tadi, masdar. Okey, lepas tu tambahlah perkataan kat ujung tu, al-kalimah. Okey, faham tak? Okey, contoh katakanlah lelaki tadi, awak kata alangkah hebatnya pengampunan pemuda tadi. Okey, so kita kata ma, letak adhasya. Okey, yang tu dulu. Campur masdar bagi istighfar. Okey. Campur asyab, lelaki, ar-rajulu. Ar-rajuli, ataupun apa nak kata, al-abd, hamba tu. Istighfar al-abdi. Okey. Ma adhasya istighfar al-abdi. Okey. Alangkah hebatnya minta ampun lelaki tadi. Okey. Jadi ma adhasya istighfar samalah. Ma adhasya
istighfaruhu. Istighfaruhu hu tu yakni al-abd. Ataupun nak kata istighfarul mu'min. Boleh ma ajmala, alangkah indahnya istighfar al-mu'min. Mu'min. Itu maksud dia. Alangkah hebatnya, alangkah indahnya pengampunan seorang yang beriman. Ataupun ma adhasya, alangkah hebatnya. Ma adhasya istighfar al-muznib, orang yang berdosa. Boleh. Hu tu awak nak kata mukmin ke, nak kata muznib ke, nak kata mujrim ke, nak kata apa-apalah perkataan boleh. Nak kata perempuan pun boleh. Ma adhasya istighfarul mu'minah, boleh. Jadi istighfaruha, itu maksudnya. Jadi ataupun nak buat dalam bentuk satu lagi, ajmil bi, ajmil bi istighfaril mu'min, itu boleh juga. Ajmil bi dicampur dengan istighfar al-muznib, orang yang berdosa. Itu maksud dia. Ajmil bi istighfaril muznib, boleh. Contoh dia bagi lakama. Lakama 4 huruf. Kita belajar 4 huruf tak boleh nak buat ta'ajub direct. Tak boleh nak buat ma'al-kama, tak boleh. Jadi nak buat juga, alangkah hebatnya dia ni bertinju. Bertinju. Kita kata, apa tu? Khabib, apa namanya? Khabib Ahmedagov, tengok nama dia, Khabib kan? Kita nak puji Khabib ni dari segi tinju tu, dari segi UFC tu, bergaduh tu kan? Kita nak kata, ma'anafa. A'nafa ni betapa apa nak kata, A'nafa ni bukan keji, ngeri. Kita tengok sampai berdarah-darah betul-betul sampai bekak muka kan, sampai keluar darah. Kita kata ma'anafa. Jadi a'nafa tu cukup syarat sebab dia 3 huruf. Jadi ma'anafa, lakama tu fi'il, datangkan masdar dia. Lakama yulakimu mulakamah. Jadi ma'anafa ataupun ma'adhasya ke, ma'akbara ke, ma'azoma pun boleh. Ma'anafa mulakamah. Mulakamah tu masdar dia. Al-khabi. Saya tak dulu. Alangkah ngerinya, alangkah apa nak kata ngeri lah. Sebab ni ma'anafa mulakama al-khabi. Khabib kan? Boleh. Okay, kalau perempuan nak awak tengok perempuan yang gaduh katlong viral kan? Katlong 7E tu. Kan? Katlong 7E KFC, tengok dia cakap tu, dia ni ma'anafa muhadasah. Kan? Muhadasatil katlong. Boleh? Dia ni alangkah kita kata alangkah ngerinya kan, alangkah kita rasa macam takjub dengan cara dia buat viral tu kan. Itu boleh. Itu maksud dia. Ma'anafa. Contoh. Contoh ma'anafa muhadasah. Okey, sebab muhadasah ni kata fi'il dia hadasah, 4 huruf kan. Muhadasah, datangkan masdar dia. Muhadasah katlong dia macam mana katlong ikut contohlah katlong. Boleh. Ma'anafa muhadasah katlong viral tu lah kan. Kita rasa macam dekat server itu kita rasa dia takjub, rasa macam dia ni sampai tak malu lah. Contoh saya kata ni kan, nak suruh awak faham situasi. Okey, baik. Faham tak? Boleh Ada soalan? Boleh Ustaz. Okey, baik. Ada nak tanya Ustaz? Ada soalan? Saya. Saya tak, okey, Amir, saya tak dengar suara dah, Amir. Sebab saya punya mikrofon saya tak boleh nak dengar suara dengan baik. Dia jadi orang panggil berberong. Cuba tulis untuk saya baca. Sebab saya tak bawa, saya terlupa nak bawa saya punya headphone tu. Kalau ada headphone tu dia dapat memang jelas. Okey.
Kalau tanya pun, saya punya mic laptop saya ni dia jadi macam tak berapa clear suara. Tak dapat tangkap. Cuba tulis Amir kalau nak tanya. Okay? Kalau ada soalan Okay, saya pergi dulu. Saya pergi nombor seterusnya. Nombor 3, saya dah tadi. Nombor 4. In kana fi'lu manfiyan. In kana fi'lu manfiyan. Sirna at-ta'jub. Adakah itu ta'jub? Ma adraka dalam Quran kan? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Ma adraka. Dia kena, lepas tu dia kena isim tu kan? Dia kena isim. Saya kena check balik tu. Meh. Okay? Adakah itu ta'jub juga? Contoh apa Ma adraka ma yaumiddin kan? Kita tengok apa terjemahan dia. Tidakkah kamu tahu? Kan? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Cuba tengok dalam tafsir. Adakah diterjemah sebagai ta'jub ke tidak? Cuba sebab ayat Quran ni, dia kadang-kadang kita kena tengok tafsir juga. Ayat tu adakah dia menjurus kepada ta'jub? Okay? Berbeza dengan ayat kita, ayat percakapan kita. Memang kita nak ta'jubkan benda tu. Okay? Jadi untuk nak jawab soalan Amir tu, kita kena tengok dulu konteks ayat tu dulu. Tafsir, adakah ulama dan tafsir tu Al-Quran tu dia erok ta'jub ke tidak? Saya kalau Al-Quran ni kadang-kadang saya tak nak mendahului tafsir dalam satu-satu ayat Quran. Berbeza dengan percakapan biasa. Percakapan biasa memang kita niat. Kita nak ta'jub benda tu. Kan? Dalam ayat Quran ni kadang-kadang kita kena tengok dalam ayat tu Allah nak tuju ta'jub ke tidak. Kan? Okay, tu nanti kita refer balik saya kena refer balik tafsir surah tersebut. Okey? Sebab tu kadang-kadang dalam Quran ni kita kena berhati-hati sikitlah. Supaya jangan kita sembrono kata jumpa dalam bentuk mak tu terus kata ta'jub. Kita kena beradab juga. Apa tafsiran yang betul bagi ayat Quran tu. Saya kalau bila Quran ni saya agak berhati-hati sikitlah. Saya tak nak cepat menghukum. Mentang-mentang kita belajar atau wazan ma'af'alah ni terus kita nak pukul kata semua ta'jub. Kita kena hati-hati juga. Okay? Jadi yang tu kita kena refer balik ma adraka ma yaumiddin contoh. Tengok apa ulama tafsir i'rab perkataan tu. Okey? Nanti kita check balik. Kita pergi dulu yang secara umum dalam tafsir surah dalam surah dulu Okey, in kana fi'l manfi iaitu tak cukup syarat dari segi manfi. Maksudnya ayat tu ada nafi dulu. Sirna at-ta'jub min fi'lil akhar mustawfil syurut, maka kita datangkan dulu fi'il yang cukup syarat. Ma a'nafa ke ma adhasha ma ajmala ma asyad. Ikut pandailah. Letak je fi'il dulu. Summa wada'na ba'dahu mudhari'. Ingat, ini untuk manfi. Kemudian kita letak selepas yang cukup syarat tadi fi'il mudhari' manfi masbuqan bi'an. Fi'il mudhari' yang kena letak an dulu sebelum dia. Wa qablaha harfun nafsi betul? Wa qablaha harfun nafi. Nafsi pula. Nafi la. Allati tadghumu fi an. Iaitu la gambur dengan an. Jadi alla. Asal dia ialah an campur dengan la campur dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian campurlah isim yang awak nak ta'jub tu. Itu bentuk dia. An campur la, campur fi'il mudhari', campur isim lepas tu. Contoh tu, contoh la yafuzul muhmil. Ayat dia nak buat tajuk la yafuzu al-muhmil. Tidak berjaya orang yang cuai. Jadi awak nak ta'jub. Awak ta'jub benda tu. Awak nak kata alangkah tak berjaya je. Gitu lebih kurang alangkah tak berjayanya orang yang cuai. Okey, scroll bawah tu alif. Macam nak buat? Okey, caranya ialah letak ma dulu. Ajdara tu cukup syarat. Ma ajdara ke ma asyad ke alla yafuza al-muhmil. Itu cara dia. Okey, ajdir bi alla yafuza al-muhmil. Itu cara dia. Ma ajdara ni kalau saya terjemah alangkah
apa nak kata, memang patutlah, memang nasib dia lah tu, tak berjaya orang yang memang dah, memang apa nak kata bahasa Melayu ni, selayaknya lah, selayaknya lah orang yang orang yang cuai tu tak berjaya, contoh. Okey, mak ajar ataupun jarang-jarang lah, mak ajar ni jarang-jarang lah orang yang tak berjaya, apa ni nak kata, mak ajar ni alangkah apa nak kata, alangkah pelik lah, contoh mak ajar ni alangkah peliknya orang yang tak berjaya, orang yang cuai ni, contoh lebih kurang. Kita nak terjemah apa bahasa Melayu yang tepat, mak ajar ni. Siapa boleh tolong saya letak dekat cek tu, tulis ma ajdara, alangkah selayaknya. Itulah jedara ni kita boleh ada makna juga, selayaknya, kadang-kadang jarang-jarang, kan. Okey, nak terjemah yang lebih tepat lah, ma ajdara alla yafuzal mu'min. Tapi kita faham itu adalah uslub ta'ajub. Okey, ta'ajub keadaan yang tak bagus, maksudnya tidak berjaya orang yang lalai. Nak apa terjemah, nak ta'ajub kan. Kadang kita ta'ajub ni benda yang kita rasa kagum kan, rasa terkagum. Okey. Baik. Ajdir bi. Okey, nombor 5. In kana al-fi'lu mabni li majhul, tabaqna al-qa'idah sabiqah ala anna dha' ba'da sirah al-fi'li majhul masbuqan bi ma. Okey, sama seperti nafi tadi, cuma ganti dengan ma saja. Ma kufi'a al-mujid. Ma kufi'a al-mujid. Okay, kalau mana mungkin, boleh tak? Okay, kalau mana mungkin orang yang cuai tu berjaya, kan? Boleh kot, kalau benda tu kita rasa melambangkan takjub, okay? Mana mungkin takjub ke? Dia gambar takjub ke? Okay, dan nak cari terjemahan yang sesuai dalam bahasa Melayu tu. Biasa tertakjub ni, benda yang positif kan, benda-benda yang kita rasa macam hebat, menarik, amboi merahnya kan. Okay. Tapi kita jarang takjub benda-benda yang bersifat negatif tu. Try lah. Kerana juga mungkinlah kat saya kadang-kadang kita susah nak transfer makna tu dalam bahasa Melayu, nak suruh pelajar faham tu. Sebab konsep kita takjub ni, seingat saya lah dalam bahasa Melayu, kita takjub benda-benda yang positif lah, benda besar, benda yang comel, menarik. Jangan takjub benda yang negatif. Ada tak? Cuba kalau awak ada terfikir, cuba share dengan saya. Takjub benda yang berbentuk negatif. Alangkah jahatnya dia. Kan? Alangkah jahatnya dia. Itu memang betul. Alangkah jahatnya. Alangkah sombongnya dia. Okey, alangkah sombongnya dia. Tapi alangkah tak berjayanya dia. Boleh tu. Alangkah tak berjayanya dia. Okey. Tak berjaya, tidak berjaya. Jadi dalam bahasa Arab kita kena tak Allah. Cuma ayat tu jadi alangkah tidak berjayanya dia. Kan? Gitu. Jadi kita nak dalam bahasa Melayu kita terjemah gitu, alangkah ruginya dia, alangkah tidak berjayanya orang yang cuai. Kan? Terjemah gitu, tapi dalam bahasa Arab kena letak ajdara kat depan. Tanpa kita perlu terjemah untuk kata ajdara tu. Faham tak? Saya gitu. Kita tak perlu terjemah sebiji perkataan tu, sebab dalam bahasa Arab kita letak perkataan ajdara kat depan tu, asyadda kat depan tu, kerana nak membolehkan perkataan tu dijadikan takjub. Tapi kalau kita cuba nak terjemah harfan biharfin, maka dia jadi canggung lah. Alangkah nak terjemah asyad. Jadi bagi saya tak perlu terjemah perkataan tu. Kita tu kata alangkah tidak berjayanya orang yang cuai. Jadi tak perlu terjemah ajdara tu. Tak perlu terjemah asyad tadi. Kalau terjemah dia akan jadi canggung penterjemahan bahasa Melayu tu. Jadi awak kalau bila belajar bab penterjemahan dengan Dr. Nur Azhar nanti, kan awak ada nanti stand depan ke bila-bila teori dan teknik penterjemahan. Bagaimana kita nak terjemah uslub ta'ajub dalam bahasa Arab, bila kita jumpa nak terjemah dalam bahasa Melayu. Menarik juga tu nak kajian tu. Adakah kita terjemah harfan biharfin? Saya rasa tak. Kalau terjemah harfan biharfin tu dia akan jadi canggung lah dia punya terjemahan tu. Okay? So
Ustaz kena dengan ayat dosa memfitnah lebih besar. Lebih besar tu tafdil kan? Tu kata tajuk. Lebih besar tu kita belajar buat tafdil. Ni tajuk. Okey. Nuranis. Dosa memfitnah lebih besar itu akbaru min. Itu kita dah belajar tafdil. Ni kalau kita alangkah besarnya dosa memfitnah, tu boleh. Kalau kita kata alangkah besarnya dosa memfitnah. Itu baru kita kata tajuk. Alangkah okey. Aduhai ustaz, aduhai betul. Aduhai apa? Aduhai apa? Aduhai dosa memfitnah lebih besar. Apa ayat tu di luar? Cuba tulis ayat penuh. Aduhai apa? Aduhai, ruginya apa? Cuba tengok. Saya tengok ayat aduhai tu. Cuba tulis. Okey. Okey, sama-sama itu kita pergi nombor 6. Boleh So okey, Hilwa, saya nak tahu juga tu apa benda aduhai tu, Hilwa. Cuba tulis penuh ayat tu Okey, sama-sama kita tengok nombor 6 In kana fi'lu nasikhan lahu masdar wa dha'na al-masdar ba'da sirah allati na'khuzuha min fi'li mustafi syurut. Okey. Kita pergi kategori yang mana fi'il nasikh. Fi'il nasikh ni ialah fi'il yang tidak boleh buat ta'jub direct. Contoh kana, sorobata dan sebagainya. Kalau kita nak buat juga ta'jub bagi perkataan yang ada kana, soro ni sebutnya, kita datangkan ma kat depan. Itu biasalah ma af'ala dulu, ma afsoha tu dulu. Lepas tu masdar bagi kana, kaul. Lepas tu masuk isim dan khabar dia. Kana Zaidu khatiban. Okey. Afsahu bi kauni Zaid khatiban. Itu cara dia. Okey. Fa in lam yakun fi'lil nasikh masdar. Anda kata fi'il nasikh tu tak ada masdar. Contoh kada tak ada masdar. Wada'na ba'da sirah masbuqan bima masdariyah fa naqulu fi ta'jub kada Zaidu jadi ma akraba ma kada Zaidu yafuz. Ma tu ma masdariyah. Sebab apa kena letak ma? Sebab kada tidak ada masdar bagi dia. Jadi letak ma tu masdar. Jadi ma kada Zaid yafuz. Jadi ayat tu panjang, walaupun panjang, tapi kalau kita nak terjemah, dia ada uslub ta'jub. Alangkah berjayanya Zaid. Itu dia. Walaupun ma akraba ma kada panjang kan? Kada moga-moga, kada tu moga-moga kan? Alangkah aduhai kita nak terjemah pun nak terjemah dalam Melayu. Macam ni kita kata kada Zaid yafuz. Semoga Zaid tu berjaya. Tapi kita tak nampak ta'jub kan? Ustaz, kalau ayat biasa kita aduhai malang sungguh nasibku. Kan? Aduhai malang sungguh nasibku. Okey, cuba terjemah aduhai malang sungguh nasib orang yang cuai. Itu. Nak kata macam mana? Tak berjayanya. Aduhai nak kata apa yang tidak berjaya? Cuba malang sungguh nasibku. Okey, nak kata dalam syarat. Kena cari dulu kata apa malang sungguh nasibku dalam bahasa Arab tu dulu. Adakah dia ada fi'il yang cukup syarat ke tidak? Perkataan bagi alangkah tadi. Alangkah kat mana? Alangkah mana tu Hilwa? Alangkah tadi. Alangkah awak refer ayat mana ni Hilwa? Ayat mana yang nak buat tadi? Yang mana tu? Yang contoh yang mana? Yang yafuz tadi ke? Yafuzu al-muhmil ke? Yang manfi tadi. Yang manfi. Tengok jap. Alif, kita tengok yang manfi tadi ni. Cuba contoh alif. Yang nafi tadi. Nafi nombor 4 Okey, atas sikit. Contoh nak kata nafi, alangkah malangnya nasib orang yang tidak berjaya. Gitu kok. Kan? Aduhai malangnya nasib orang tidak berjaya. Boleh? Okey, kalau aduhai malangnya nasib orang tidak berjaya. Jadi kalau kita nak kata sebegitu, maksud dalam bahasa Arab ialah ma ajdara alla yafuza muhmil. Nampak tak? Itu maksud saya kita tak boleh nak terjemah harfan biharfin ma ajdara alla tu, maknanya kita ganti dengan
alangkah malangnya nasib orang yang tidak berjaya. Alangkah malangnya orang yang cuai tidak akan berjaya. Gitu ke? Macam itulah konsep kita nak kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu mungkin begitu. Aduhai, malang sungguh nasib orang yang cuai. Orang yang cuai. Okey, maksudnya dalam bahasa Arab ialah ma ajdara alla yafuzal muhmil. Itu maksud saya. Maksud saya kita tak boleh nak terjemah secara harfian bagi uslub ta'ajub. Okey? Maksudnya Ustaz, aduhai, ini ta'ajub juga ke? Ya, boleh. Boleh ta'ajub lah tu aduhai kan? Aduhai, amboi, yang mana kat ujung tu ada tanda seru tu. Okey? Cuma bahasa Arab, aduhai tu tak adalah dalam bahasa Arab tu kan? Konsep dia ialah ma'ajdaru Allah. Ma'anafa tadi. Alangkah ganasnya kan? Alangkah ganasnya dia tumbuk-tumbuk. Amboi, ganasnya dia tumbuk-tumbuk. Tapi dalam bahasa Arab kita kata ma'anafa mulakamatuhu. Okey. Kamu sudah sampai? Kamu sudah sampai. Tak tahu, tak takjub kah? Takjub ke? Apa yang kita nak takjubkan dia tu? Maknanya dia sampai tu mungkin kot. Kamu sudah sampai? Takjub kau Ustaz? Sesuatu benda yang kita rasa apa nak kata takjub ni? Suatu benda yang hebat. Okey, kejap. Kita tengok dekat tu nanti. Okey, sekejap Nanti kita tengok dekat Syazak Urfi disebut apa itu takjub. Saya habis dulu. Arif, cuba bawah dulu. Saya dah habis kok. Lagi bawah. Lagi, okey, habis. Okey, jadi nota dekat Tatbik Surfi dah habis. Jadi dua benda yang utama dalam Tatbik Surfi, iaitu 8 syarat untuk ta'ajub. 8 syarat ta'ajub bermaksud 8 syarat juga untuk tafdil. Itu satu. Yang kedua ialah cara nak buat ta'ajub bagi yang tak cukup syarat. Yang 8 tadi. Sama juga bagaimana kita nak buat tafdil bagi yang tak cukup syarat. Konsep sama je. Itu yang dikatakan dalam Syazak Urfi. Cuba buka tu Syazak Urfi pula. Sejam dah ni. Sejam dah ni. Kita tengok apa bahasan dekat Syazak Urfi. Sebab tu saya kalau pelajar faham kenapa saya syarah ke bahasa Melayu, sebab bagi saya pelajar kena faham konsep dulu. So, kalau saya terangkut dalam bahasa Arab, kemungkinan pelajar tu dia tak dapat faham konsep ta'ajub dengan tafdil. Okey? Cuma kalau awak nak bahasa, awak boleh tengoklah yang orang Arab syarah tu kan. Okey? Okay. Yang Naura tanya tu, adakah kamu sudah sampai? Sekiranya dia menunjukkan makna sesuatu yang ta'zim, okey, maka dia ta'ajub lah. Alright, cuma kita tengok apa dalam Syazak Urfi sebut ta'ajub. Saya ada buku dia. Okay, ini buku yang Syazak Urfi saya lah. Apa tak? Okey, ni. Dia kata at-ta'ajub mislu isim tafdil. Buku surat apa Syazak Urfi 130 saya tak ingat muka surat. Okey, dia kata apa ta'ajub? Huwal infi'alun nafsi inda syu'uriha bima fi sababihi, iaitu infi'al, apa nak kata, penonjolan, tonjolnya rasa dalaman jiwa inda syu'uriha, ketika perasaan tu sebab berlakunya perasaan tersebut. Okey, infi'alun nafsi, menzohirkan nafs, nafsi ni naluri naluri, ketika perasaan naluri itu satu-satu sebab berlakunya perkataan tu. Okey, sekiranya kalau orang kata sudah sampai, terkejut disampai tu kan, adakah dia melibatkan infi'al nafsi? Ya, sebab awak rasa macam teruja. Okey, perasaan tu teruja dengan sebab kehadiran dia. Okey, Surat 61, betul. Surat 61. Buku saya. Jumpa ni. 61 kot. Okey. At-ta'jub menurut Hamlawi dia kata
infi'alun nafsi inda syu'uriha. Atas sikit ke bawah? Atas kot. Sikit ke dia? Sikit ke? Bukan tak sama kot buku ni. Buku saya sama satu. Cuba atas sikit lagi, Alif. Takut buku ni cetakan ni tak tahu muka surat apa. Atas sikit, Alif. Tak boleh lah. Internet awak dah tu dah. Jam lah. Okay, tak apalah, awak refer buku nanti Okay. Dia kata isim tafdhil syarat dia seperti ta'jub. Maknanya kalau syarat ta'jub 8, isim tafdhil pun 8 jugalah. Okay, apa maksud ta'jub? Huwa infi'alun nafsi inda syu'uriha bima fi sababihi. Infi'al nafsi ni maknanya kita rasa naluri kita tu macam teruja lah. Infi'al nafsi teruja ketika perasaan tu dengan sebab sesuatu tu. Contoh kalau kata kita rasa kedatangan dia tu kita rasa teruja. Boleh ta'jub Kita rasa tengok dia tu istighfar sampai menangis teresok-esok, basah janggut dia, basah baju dia, kita teruja. Kan? Itu ta'jub lah. Okay? Kalau teruja ni biasanya orang yang cuai berjaya tu baru teruja lah. Kalau orang yang cuai tu tak berjaya, itu tak terkejut pun, biasalah. Sebab memang dah orang yang gagal ni tak berjaya, kan? Cuma saya tak pasti kenapa tadi alla yafuza tu dia serta ta'jub, kan? Kalau kita kata alangkah tidak gagalnya orang cuai, barulah ta'jub. Okey. Apa gagal? Apa gagal syarat? Rasib, ayarsab, kan? Alla yarsaba al-muhmin. Apa? Terkejut. Aduhai, tidak gagalnya orang yang cuai, itu pun terkejut. Apa boleh buat? Alla yarsuba al-muhmin. Boleh? Saya salah tepat lah kau. Ma ajdara. Alangkah peliknya. Apa pelik syarat? Ma ajdara. Ma ajdara alla yarsuba al-muhmin. Okey. Boleh buat itu lah. Okey. Okey, saya rasa tak nak lama kot sejam dah ni. Online akan makan masa awak punya data lah pula. Okey. Jadi yang baki dalam Syazwan Arfi tu, saya rasa boleh tengok video Dr. Zuad Zahan yang saya letak kat klip. Okey. Okey. Sebab dalam buku Syazwan Arfi ni dia dah cover sebagaimana saya baca dalam Tatbik Sorfi tadi. Okey, wallahu a'lam. Okey, itu saja untuk hari ni saya rasa. Baki lagi sejam ni, awak buka klip, tengok video-video yang saya share. Nanti sekarang masuk juga latihan untuk at-ta'jub dalam klip. Wallahu a'lam. Saya rasa untuk cukup dulu untuk hari ni. Sebagaimana saya kata, saya prefer bahasa Melayu ni bukan kata nak suruh pelajar tu faham konsep dulu tadi. Kalau tidak, kita tak tahu macam mana kita nak terjemah ayat uslub ta'jub dalam bahasa Melayu. Kalau sekiranya awak terikat dengan terjemahan harfan biharfin. So kita kena sesuaikan penterjemahan tu dalam uslub keseluruhan ta'jub tu nanti. Mungkin awak akan belajar secara detail dalam subjek teori dan teknik penterjemahan dengan sama ada Dr. Nurazan ataupun Ustaz Ayi nanti. Okay. Cuma hari ni untuk saya cuma ajar bagaimana konsep tafdil dengan ta'jub dalam ilmu saraf. Okey. So ulang balik, hari ini kita belajar 8 syarat untuk ta'jub dan cara nak buat ta'jub yang tidak memenuhi 8 syarat. Okey. Iaitu sekiranya dia tu mabni li majhul, maka ada cara dia letak yang
fi'il yang lengkap, letak masdar dia. Sekiranya dia tu nafi, letak an campur dengan la. Kan? Sekiranya dia tu lebih pada 3 huruf, letak yang fi'il cukup syarat, ajdara, adhasya, anafas, bebas yang tu, letak masdar dia. Okay? Saya rasa tu aja untuk hari ni. Wallahualam, kita jumpa lagi minggu depan, iaitu minggu yang keempat. Kita masuk tajuk baru sebab mungkin pelajar kata, Ustaz, kenapa laju sangat kita ni satu minggu satu tajuk. Saya buat macam tu sebab saya nak habis dulu, cover dulu syllabus. Nanti ada masa kat belakang tu kita boleh ulang kaji dari segi tadribat. Yang kedua, kenapa saya cepat-cepat ialah saya nak bantu kumpulan yang mana tugasan dia kena tugasan yang contoh i'lal nanti, i'bdal, kena tugasan untuk ta'ajud tak apalah, dia dah lepas. Tugasan untuk tafdhil mungkin bernasib baiklah dia dah belajar kan, dia dah faham dia tu. Masdar dan sebagainya. Tapi kalau grup yang kena buat i'lal ibdal tu, padahal saja tu tak belajar lagi, mungkin beban bagi dia, beban bagi kumpulan tersebut. Jadi saya nak bantu grup yang nanti kita undi, kumpulan mana yang kena tajuk yang tak belajar lagi, tajuk yang hujung-hujung tu. I'lal ibdal tu agak mencabar sikit lah, tapi tak apa, nanti kita sama-sama bantulah. Sebab saya akan minta tugasan ni akan hantar pada minggu yang ke-10-11 nanti. Saya target minggu 10-11 tu tajuk tu kita dah cover dah. Maka pelajar tu nak buat tugasan, mudah bagi dia untuk buat tugasan. Itu kenapa saya cepat-cepatkan syllabus tu. Sebab saya nak bantu bagi pelajar yang mana mungkin dia kena buat tajuk yang agak susah yang kemudian tu. Sebab nanti kita akan undi siapa yang akan kena buat tajuk-tajuk yang tertentu nanti. Jadi mana siapa yang kena buat tajuk ujung-ujung tu tak apa, saya akan bagi kelonggaran dia untuk hantar lewat sikit lah. Berbanding mereka yang buat tajuk awal-awal ni. Kita undi nanti tiba-tiba kena tajuk masdar, tajuk tafdhil, tajuk ta'ajub, tajuk nasab. Jadi 4 tajuk ni siapa yang kena mungkin senanglah dia kan, sebab dia dah belajar dah. Bagi mereka yang kena tajuk ujung-ujung tu, mungkin saya akan lanjut sikit tarikh penghantaran dia. So tarikh penghantaran tu tak sama di antara satu kumpulan dengan yang lain, bergantung pada tajuk nanti. Wallahualam, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan untuk tajuk yang berikutnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertiawar kerana saya nak jimat punya data lah bagi mereka yang tak ada internet kat rumah tu lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.